Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Dan kita orang pakai Proton X50 ni lebih daripada sebulan. Hampir ke semua staf kereta dah pakai. Jadi kita akan ceritakan pendapat seorang-seorang mengenai X50. Kali ni pendapat, biasanya memang pendapat kami memang jujur pun kan. So dengar pendapat saya dulu. Video pertama kami dulu tu memang menunjukkan design dia memang cantik lah. Tapi kita ada komplain juga sedikit pasal macam suspension dia apa semua tu kan. Tapi itu kita ambil dalam masa berapa lama kita pakai itu tu, 4 hari 5 hari kita tu kan. So kali ni memang betul-betul ekstensif. Luar bandar, dalam bandar, highway, B-roads, jalan kecil, semua kita orang belasah. Atas pantai pun kita orang belasah. Kereta ni X50 ni top speed dia memang betul atas 200 km sejam ikut meter dia lah. Dan mengejutkan juga sebab kali ni steering dia ni mula-mula kita rasa dia macam ringan, tapi sebenarnya dia tak. Cuma dia tak komunikatif. Dia taklah sangat macam steering Proton yang lain macam Iris tu, dia very komunikatif. Yang ni walaupun dia taklah rasa bercakap dengan kita, tetapi pada kelajuan yang sangat laju tu pun kita masih lagi confident. Certain Japanese cars pun kalau dah atas 18 tu dia dah start tak tahu dah steering ni buat apa. Tapi yang ini ni ini memang king of the highway lah. Lane change atas highway pun dia selamba je dia boleh buat. So apa yang saya dapat tahu, version yang sama di China dan di Philippines tidak sebaik yang ini. Kerana yang ini memang ada sentuhan sedikit daripada Proton. Mereka tak boleh nak buat banyak-banyak, mereka buat apa yang dibenarkan lah. So anyway, memang kalau dapat steering feel tu lebih sikit dah best. Ini terbukti masa kita orang pergi Mersing. Kat situ Mersing jalan lama, jalan B-road sebingkang-bingkuk tu, nak pergi ke Jemaluang tu. Saya suka jalan tu. Yang ini fail sikit dekat situ. Sebabnya ada dua sebab. Satu, steering, okey. Masa tu boleh rasa steering dia a bit macam orang cakap, bukan stiff, tapi a bit woody lah, tak ada rasa lah. Dan kemudian transmission dia ni, DCT ni bagus untuk upshift. Downshift dia lambat. So bila saya attack corner, saya nak downshift, dia lambat sedikit dekat situ lah. Kalau main kat Sepang lain cerita. Sepang tu track besar. Okay, masa launch dia bawa pergi Sepang. Sepang track besar. Ini B-roads, jalan kecil-kecil ni. Ya. Yeah? So kalau ada review yang pasal jalan kecil tu, awak tengoklah. Jalan B-roads tu dia kurang sikit lah kat situ. Okay. Tapi itu bila kita orang bawa laju lah. Memang gear dia memang lambat nak. Dia tak ada shift. Kita guna ni pun dia tak nak turun gear juga. Alright. So body roll apa semua tu ngam. In fact atas highway saya tahu ada kereta Jerman tu mampu berani nak follow saja, tak berani nak potong pun benda ni. Tapi bila bawa laju, satu tangki minyak dia memang kurang daripada 200 km dah start keluar lampu merah kena isi. Bila awak bawa perlahan sikit, boleh lah. Saya tak kata kereta ni menjimatkan gila-gila, tak. I think Geely kena buat balik enjin, kena tengok balik enjin. Ya, teknologi Volvo. Aku ada satu soalan je dekat korang ni. Sejak bila Volvo ni murah nak maintain dan terror? Kalau kau cerita pasal Toyota je lah. Okay. Tapi Volvo, my experience with Volvo,
Memang bagus, memang selesa apa semua untuk orang yang mampu. Kemudian kita ada audio system dia ni juga. Audio system dia ni, bunyi kalau kita dengar pada volume biasa-biasa, bunyi dia biasa je. In fact pada saya tak cukup gempah lagi lah. But when we push the volume up and high, dengar pula lagu-lagu ala-ala Feng Tao, baru audio tu bunyi dia sedap. So ada sedikit unik sikit untuk tuning dia tu. Puas lah saya tuning, saya tak jumpa. Ada beberapa design dia yang saya tak apa suka. Contohnya butang-butang kat tepi tingkap ni untuk driver, kena tarik tangan ke belakang untuk gunakan. So macam design dia tu untuk orang yang bertangan pendek lah kan. Okey, ini kita China. China dia jarang sangat ekspor kereta dia keluar. Macam Geely ni, ini antara market ekspor dia yang pertama. Okey, so interface dia ni berbeza dengan kereta daripada Korea, Jepun ataupun kereta Mat Salleh ataupun kereta Malaysia. So memang kena biasakan lah cara dia, layout dia, cara nak control button dia, nak ubah menu dia, semua tu kena buat balik lah. Kena rajin buka manual book lah. Kalau tidak banyak lah function dia kau tak boleh pakai kan. Aircon okey, tak ada komplain. Lampu okey, lampu dia cuma ada auto high beam sahaja. Dia tak ada smart driving beam yang macam Ativa tu. Ada Fanatic Proton tu cakap lampu kereta ni pun ada. Fanatic biasalah, Comenex kat atas pun disanggup jilat kaki kan. So ni cerita betul, lampu dia memang terang. Terus terang saya cakap, projector LED dia ni memang terang. The throw is nice and sharp. Cuma dia ada auto high beam and low saja. Okey, itu saja. Tapi untuk jalan malam pada saya okey lah. Saya puas hati dengan lampu dia ni sebenarnya. Voice command dia ni memang dah ditune untuk orang Malaysia. So bandar-bandar, nama-nama bandar macam Kuantan, Sungai Petani, Penang, Kedah, apa semua tu dia faham. Okey. Tapi voice command ni dalam semua kereta yang saya dah try pun, dan kereta-kereta saya sendiri pun memang ada voice command, dia lebih pada mainan lah. Okey, mula-mula seronok lah try, lepas tu dah malas dah nak main kan. In terms of refinement, memang ada bunyi angin sedikit kat tepi tingkap lah. Okey, tu memang tak tahu macam mana nak buat lah. Dan wing mirror sebelah kanan untuk driver ni memang pendek. So saya nampak separuh kereta. Adjust paling jauh pun tetap separuh kereta tu. Dan Proton pun mengaku memang ada silap dekat situ, sebab dia ambil mold untuk left hand drive, bukan right hand drive. So apa yang saya dengar, diorang dah keluarkan mold baru untuk bagi angle tu keluar lagi sikit lah. So bila dia dah keluar nanti, varian-varian baru untuk X50 ni akan dapat mold yang itu. Dan saya harap dia akan bagi juga pada pemilik-pemilik sekarang, kerana itu adalah salah satu daripada kelengkapan keselamatan. Pandangan ringkas tentang X50 dari kacamata akak sendiri ialah X50 tu selesa, sangat selesa. Power memang sangat cukup. Bawa boleh tahan sedap. Cuma part handling tu dia kena mantapkan lagi. At least dia kena rasa macam Ativa. Macam mana tu? Tapi dia lebih premium daripada Ativa. Itu pandangan akak lah. Dari segi rupa apa semua memang cun. Berbaloi ke tak berbaloi untuk beli, pada pendapat akak sendiri berbaloi. Pasal harga dia baru 103,000 plus. Berbaloi. Tapi sendiri kena jawab lah kalau gearbox rosak. Hai, Assalamualaikum. Okey, ini merupakan pandangan peribadi saya untuk Proton X50 dari sudut pandangan sebagai seorang pemilik Proton. Dan untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya menggunakan sebuah Proton Persona manual. Okey, tahun 2010 yang saya gunakan untuk pergi kerja, okey, pergi ambil bini dan sebagainya. Okey, daripada sudut pandangan sebagai seorang pemilik Proton, okey, Proton X50 ni sebenarnya satu package yang cukup selesa, cukup selamat dan cukup lengkap lah, cukup moden. Anda boleh dengar sendiri apa yang saya cakap masa pelancaran di Litar Antarabangsa Sepang. Kita dah uji prestasi pecutan. Okey, selain daripada itu, ciri-ciri keselamatan yang ada juga memang cukup lengkap, cukup moden. Kalau tak pun, dia punya ciri sebelum ni yang patutnya ada pada sebuah kereta-kereta yang mahal. Okey, dalam julat harga 100,000 anda dah boleh dapatkan sebuah package SUV yang moden, yang cukup lengkap, cukup selamat. Ini merupakan poin-poin positif yang ada pada kereta Proton. Cuma ada 2-3 perkara yang perlu di-highlightkan kepada Proton. Yang pertama sekali adalah dari segi pengendalian. Okey, untuk di dalam jalan bandar sebenarnya sangat selesa, sangat senyap, sangat refine lah. Okay, respon steering juga cukup memadai. Cuma bila kita beralih daripada pemanduan bandar ke pemanduan di dalam jalan bandar, jalan kampung dan sebagainya, di situ kekurangan Proton X50 ni jelas ketara, sebab dia punya handling yang diberikan oleh SUV ni masih lagi tidak cukup, berasa tak cukup
400 sebagai sebuah SUV Proton. Okey. Selain daripada itu, daripada sudut keselesaan, saya perasan bila mana SUV ni menghampiri angka 110 km/jam, kita dah boleh rasa sendiri bunyi angin daripada luar masuk ke dalam, dan ini boleh dikatakan sangat tidak selesa bagi sebuah SUV moden. Sebab apa? Kereta Proton saya yang lama tu tahun 2010, dah lepas 120-130 barulah kita boleh dengar bunyi angin masuk. Dan daripada bawah tu dia tak dengar sangat. Tapi bila Proton X50, dia punya insulation tu maybe kena perbaiki lagi. Sebab apa? Sebab sebelum 110 km/jam pun kita dah boleh rasa bunyi angin. Ini satu perkara yang tak patut ada pada kereta moden Proton lah. Sebab dari segi kelengkapan semua memang cukup cantik, cukup nice, tapi bunyi bising ni dia sedikit mengganggu lah. Jadi itu saja perkara yang saya ingin kongsikan pada anda berkenaan Proton X50. Jadi bagi mereka yang nak mencari tu, saya sarankan cuba baca dulu di grup-grup FB berkenaan permasalahan yang ada pada Proton X50 ni supaya anda tak menyesal di kemudian hari. Sekian. Assalamualaikum, saya Din. Saya seorang yang sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Saya menetap di Kelang. Dan apabila saya membawa sebuah X50 ini bersama keluarga saya di dalam, saya mendapati mereka sangat gembira. Anak-anak saya selesa di dalam kereta ini, malah mereka tidur tidak sedarkan diri walaupun menyusuri jalan-jalan yang sangat menarik di Kelang ini. Kenderaan saya sekarang ialah sebuah Proton Iris. Berbeza dengan Proton Iris, saya susah nak sumbat barang-barang saya di dalam bootnya kerana saiznya yang sangat compact. Saya suka part ruang kabin dia yang besar dan juga ruang boot yang besar, sebab seperti saya suka mencampak barang-barang dan beg-beg ke dalam boot untuk balik kampung dan pergi shooting. Saya dah cuba X50 ni dalam masa seminggu. Semua benda yang dekat X50 ni saya suka, tapi ada benda yang paling saya suka. Saya suka fungsi 360 kamera dia. Dia banyak membantu saya ketika saya nak parking dekat rumah saya. Saya duduk dekat flat. Biasalah, flat kan banyak kereta, so semua parking reverse. Bila ada fungsi 360 kamera ni, benda ni banyak bantu saya sebab saya boleh tengok banyak sisi dekat 360 kamera. Lagi satu, saya suka pasal dia punya panoramic sunroof. Okay, panoramic sunroof ni macam kebanyakan kereta tak ada. Selalunya ada sunroof lah, tapi ni ada panoramic sunroof. Okay, benda ni macam tak penting sangat, tapi bila ada kita gunalah. Hi Proton. I'm listening. Open sunroof. Okay, the sunroof has been opened for you. Oish. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.